الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا الصدق في القول وإخلاص في العمل أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, seluruhan ahli jawatan kuasa Masjid Baitul Mahabbah, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berada di dalam masjid pada awal waktu, sebelum kita masuk dalam waktu Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 5 waktu, iaitu pada Jumaat, iaitu pada awalnya kalau kita hadir ke masjid, kita duduk i'tikaf dalam masjid. Jangan lupa niat i'tikaf dalam masjid, yang mana tuan-tuan yang sudah berada di dalam masjid, bila mana kita duduk dalam masjid pada awal waktu, maka kita akan mendapat pahala seumpama berkorban seekor unta. Manakala kalau pada waktu yang kedua, pahalanya berkorban seumpama berkorban seekor lembu. Manakala kalau waktu yang ketiga, pahala seumpama berkorban seekor kambing. Manakala yang keempat, iaitu berkorban seekor ayam, atau dalam riwayat yang lain iaitu burung merpati. Manakala di hujung waktu sebelum kita nak masuk Jumaat, maka dapat juga pahala korban sebiji telur. Apabila dah sehingga Tuan Khatib naik ke atas mimbar, maka tutuplah buku catatan amalan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ini Jumaat yang kedua tak silap, diberikan kebenaran untuk solat Jumaat selepas daripada PKPB. Ada hikmahnya juga. Covid Allah Ta'ala turunkan ini, ada hikmah. Mari ke dalam masjid awal, alhamdulillah. Jarang-jarang kita tengok dekat Malaysia nak masuk dalam masjid ataupun nak masuk dalam surau nak menunaikan solat Jumaat kena beratur. Tuan-tuan tengok jemaah ada kat luar lagi tu, belum sempat ada kesempatan untuk nak masuk, kena beratur. Ini satu kejadian hikmah Allah Ta'ala berikan pada kita, iaitu ujian pandemik Covid ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang masuk awal di dalam masjid, dan mudah-mudahan tuan-tuan kita semua dikira oleh Allah Subhanahu wa taala pada iaitu orang yang datang awal ke masjid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna rahmat ni?
rahmat ni belas kasih Allah Ta'ala kepada kita. Yang kedua, mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberkati masa kita. Kalau mungkin boleh jadi tuan-tuan, malaslah nak beratur, malaslah nak pergi masjid. Ada jenis-jenis macam ni, dah ada ruang untuk nak pergi masjid tapi tak pergi juga, malas nak pergi. Maka rugilah orang tu. Maka kita belum dapat keberkatan. Apa makna berkat? Ai bermakna ziyadatul khair. Ziyadah iaitu tambah, al khair maknanya iaitu kebaikan ataupun kebajikan. Boleh jadi kita tak pergi sembahyang Jumaat, kita pergi merewang, kita pergi makan, kita pergi ke sana ke sini, membuat kerja dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tetap juga bagi pilih kita duduk berada dalam masjid, iaitu tanda Allah Ta'ala berkatkan masa kita. Seperti mana Allah Ta'ala firman, iaitu dalam Al-Quran surah An-Nas, surah Al-Asr, iaitu Allah Ta'ala sebut, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Siapa yang Allah Ta'ala sebut manusia ni? Semua, makna umum. Semua yang mana Allah Ta'ala bagi kita hidup ni rugi, asal saja rugi. Tetapi Allah Ta'ala sebut illa, itu istisna bisyarti, illa yang mana berkecuali, syaratnya berkecuali. Berkecuali pun ada syarat, yang mana orang-orang itu illal ladzina amanu, sungguhnya kecuali orang-orang yang beriman. Hak beriman saja tak cukup, syarat beriman saja tak cukup. Termasuk jugalah sama ada orang tu orang beriman ke, tak beriman ke, selagi mana tak wa amilus salihat, syarat yang kedua, iaitu orang-orang itu yang itu beramal soleh, beramal soleh. Maka kita juga tuan-tuan, janganlah kita masuk yang digolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan orang-orang yang rugi. Rugi di dunia kita boleh nampak, rugi di dunia ni tuan-tuan, contohlah, rugi dunia kita boleh nampak. Kita jual nasi lemak, kita jual bihun goreng, hari tu tak laku, Allahu Akbar, rugi. Bila rugi tuan-tuan, yang mana dunia kita tak nampak, kita nampak. Kalau mana akhirat, bila mana kita akhirat besok tuan-tuan, rugi ke akhirat ni, benda-benda akhirat ni, kalau kita rugi bila mana mati baru nampak. Kalau tak jaya, hari Jumaat pagi tadi kita solat subuh, bila mana solat subuh imam baca surah apa? Imam baca surah As-Sajadah. Lihat kata Allah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalaulah aku tahu, kan ayat sebelum tu, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ilaihi bihim turja'un. Kalaulah aku tahu ni malaikat datang ni, malaikat datang lah. Bila mana malaikat datang, yang mana nak mencabut nyawa ni, dipernampakkan amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita tuan-tuan, kita tak nampak. Allah, ruginya aku dulu kat dunia ni, Allah Ta'ala bagi aku masa, Allah Ta'ala bagi aku umur, tapi kita tak berhajat untuk kita nak buat amal-amal soleh. Barulah waktu tu kita nampak, waktulah kita dapat tahu, farji'na na'mal salihan. Maka Allah Ta'ala, maka kita minta, wahai Allah, kembalikan aku. Kembali ke mana? Dunia. Mu aku bagi dah hari tu. Bagi waktu bila? Bagilah waktu, bagilah masa, bagilah umur yang berpanjangan 50 tahun, 60 tahun. Tak cukupkah aku bagi kepada engkau? Lah ni, farji'na na'mal salihan. Allah Ta'ala tanya, farji'na na'mal salihan. Maka engkau minta pada Allah Ta'ala supaya sekembalikan kepada aku ke dunia, nak buat amal soleh balik. Kita nak jawab apa depan Tuhan esok? Hari ni kita boleh sebut, adanya kuliah agama, adanya peluang untuk solat jemaah, tapi dia lupa. Kan? I'm busy, I'm too busy, saya sibuk, tak sempat datang masjid solat jemaah, tak sempat nak duduk majlis ilmu, tak sempat. Dunia kita boleh sebut. Kita nak jawab depan Allah Ta'ala besok dalam keadaan ketar, dalam keadaan menggigil. Bahkan ada riwayat mengatakan, iaitu sampai terkencing kita.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Taala beri keberkatan ke atas kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kita nak masuk tajuk. Tu tadi mukaddimah. Tajuk hari ini adalah Ramadan bagi orang-orang yang soleh. Apabila kita melihat ayat yang diturunkan, yang saya bacakan pada awal tadi, surah Al-Baqarah, surah yang mana diturunkan di Madinah. Bila turun di Madinah, tuan-tuan, perakhiran hidup Nabi SAW berada situ 13 tahun. Nah, kalaulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur kita hari ini 30 tahun, ini bermakna kita bertemu dengan Ramadan 30 kali. Kalau umur kita 40 tahun, maka kita bertemu dengan Ramadan 40 kali. Kalau umur kita 50 tahun, 60 tahun, barangkali kita bertemu dengan Ramadan lebih daripada Ramadannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba kita refresh, cuba kita ingat balik Ramadan yang sebelum ini. Allah Ta'ala memberikan peluang dan ruang, masa kepada kita untuk menemui setiap tahun ini Ramadan, bagaimana amalan kita pada bulan Ramadan. Maka Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka ada 3 jenis orang, yang itu 3 jenis orang ni tuan-tuan, yang mana apabila Ramadan ni 3 jenis orang. Yang pertama iaitu umum. Umum ni macam mana? Puasa-puasa orang yang iaitu masuk dalam Ramadan ni, dia kira umum. Umum ni macam mana? Kita lihat tuan-tuan, daripada kecil, umur kita 7 tahun, kita dilatih untuk berpuasa. Kita dilatih juga untuk solat tarawih. Kita dilatih juga untuk baca Al-Quran. Masa tu bagaimana puasa kita? Kalau nak sebut puasa ni tuan-tuan, semua orang puasa. Macam mana puasa ni? Kan? Yang mana Nabi SAW sebut, iaitu dalam satu hadis, kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa ramai hari ini orang yang berpuasa, tetapi dia tidak dapat apa-apa. Allahu Akbar. Tak dapat apa. Puasa letih tuan-tuan, lapar, kena tahan makan, kena tahan minum. Tetapi kata Nabi SAW, tak dapat apa. Itu waktu zaman Nabi. Waktu kita hari ini, macam mana pula keadaan dia? Kan? Bila mana Nabi SAW sebut illal ju', melainkan dia dapat apa dia? Lapar, wal 'atash, dan juga dia dapat dahaga je. Puasa tak dapat apa-apa, tapi dapat lapar dan dahaga saja. Makanya apa? Maka orang tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia puasa hanya mengikut syarak. Sah tak puasa dia? Ikut pada hukum syarak, sah. Tapi bagaimana yang Nabi SAW sebut, dia tak dapat apa-apa, makna dia tidak dapat pahala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang puasa umum ni dia puasa je, tahan lapar, tahan dahaga, kan? Itu maknanya puasa. Kan? Sembahyang dah, kan? Pergi mana? Apa dia? Jaga pandangan pun tidak. Nah, jaga telinga, tak jaga telinga, bahkan mengumpat lagi. Apa lagi? Iaitu jaga lidah, tak jaga lidah. Kan? Bahkan pula menggadu domba. Kemudian yang apa lagi? Banyaklah tuan-tuan. Seperti mana puasa umum ini seperti puasanya anak-anak. Okey, maka orang yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, puasa dia adalah puasa khawas. Puasa khawas ni apa dia? Puasa khawas ni tuan-tuan adalah orang yang puasa tetapi dia jaga. Dia jaga apa dia? Jaga pandangan dia, anggota yang zahir.
dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga lidahnya daripada mendengar perkara-perkara yang buruk. Dia jaga lidah dia berkata perkara yang buruk. Kan? Maka situlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia buat perkara-perkara yang sunat-sunat. Maka ini orang yang puasa khawas. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, orang yang puasa yang ketiga ni adalah puasa khususil khawas. Oh, ini hebat. Hebat dia macam mana? Dia menjaga amalan puasa dia dan ditambahkan amalan-amalan yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak kongsi satu cerita. Insya-Allah kita minta supaya Allah Taala sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin. Saya apabila balik daripada belajar, saya ada dengar satu tempat di sebelah utara. Saya di tempat saya mengaji pun saya dah dengar dah. Hebatnya tempat tu, tuan-tuan. Apabila masuk je bulan Ramadan, dia mengkhatamkan satu malam satu Quran. Sembayang tarawih satu malam habis satu Quran. Baik, saya nak dapatkan betul-betul keadaan bagaimana orang yang sembahyang tarawih sampai satu malam satu Quran habis. Masya Allah. Baik, saya pun pergilah ikut pada orang kata. Saya pun pergi tempat tu. Masjid dia bukan besar, dia bukan masjid, dia surau. Surau dia adalah lebih besar, lebih kurang macam ni punya masjid. Besar dia. Okey. Kemudian tuan-tuan, selepas solat Isya, habis solat Isya, dia terus nak qiyam solat tarawih. Lepas solat Isya tu, tuan-tuan, orang ada 4 saf. 4 saf. Habis solat Isya, 4 saf tadi tu tinggal 8 orang. Saya kata, macam mana yang kata hebatnya satu hari satu malam boleh khatamnya Al-Quran dalam solat tarawih, kan? Habis semua orang keluar, tinggal 8 orang, termasuk saya 9 orang. Tak apalah, mulalah solat tarawih. Allahu Akbar, baca surah Baqarah sampai ayat 5. Kita ingat nak berhenti dah, tak sambung lagi. Innal ladzina kafaru sampai ayat sampai ayat ke-18. Sambung lagi, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Habis sampai ingat nak berhenti, tak sambung lagi muka surat yang ke-6. Sambung sampailah nak dekat juzuk yang kedua. Saya qulus sufaha, saya kata apa benarnya satu rakaat satu juzuk. Allahu Akbar. Bukan satu rakaat satu juzuk, satu rakaat satu juzuk tu. Satu rakaat satu juzuk. Bukan. Bukan satu rakaat apa ni? Bukan satu malam khatam satu Quran, satu malam khatam 10 juzuk, maaf. Benda ni dah lama. Saya nak cerita balik. Satu malam khatam 10 juzuk, satu rakaat satu juzuk. Kalau Masjid Baitul Mahabbah ni satu malam berapa ayat? Nak tanya tuan-tuan, berapa ayat? Setengah muka pun tak sampai. Silap bulan setengah muka tu, kan? Orang dah pakat marah dah. Kau ni tak reti ke? Orang besok nak kerja ke apa semua ke? Marah pula itu imam. Imam baca pendek salah, imam baca panjang pun salah. Kan? Kita sama juga ada pengalaman. Kan? Ustaz, kita baca satu muka, marah orang. Kan? Jangan kata orang marah, JK pun marah. Sebab apa? Sebab baca terlalu panjang. Tak apa. Kemudian ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 rakaat 10 juzuk habis, tuan-tuan. Daripada lepas Isya sampai waktu pukul 5.30. Baik. Saya tanya, nak selidik habis sembahyang subuh, saya selidik salah seorang daripada ni. Kan? Orang mesti akan bagi tahu, alah dia tak kerja. Bolehlah. Kan? Yang saya ni kerja, manalah boleh, manalah mampu. Kan? Saya tanya pada salah seorang daripada jemaah. Saya tanya, bang, minta maaf saya nak tanya, silakan. Tuan ni tak kerja ke?
Kan? Tuan ni tak kerja ke? Setiap hari ke malam-malam baca satu rakaat, satu juzuk? Dia kata betul. Satu setiap hari ni satu rakaat, satu juzuk. Kan? Tuan tak kerja? Saya kerja. Habis masa bila tuan tidur? Dia cakap kat saya, Tuan ingat tak Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mu ni, tuan ni Allah Ta'ala ampunkan dosa, kenapa nak solat malam sampai bengkak-bengkak kaki? Nabi sebut, afala akuna abdan syakura, apakah salah aku nak jadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala? Tuhan Nabi, kan, saya balik tuan-tuan, saya menangis. Kenapa menangis? Sebab dengar apa yang disebut, kan? Dengar apa yang disebut. Tuan, bulan Ramadan ni Allah Ta'ala bagi kita ni sebulan je. Sebulan je. Inilah specialnya saya nak buat betul-betul amalan, kan? Inilah tambahan amalan, kan? Tambahan amalan. Mana tambahan amalan ni apa dia? Belum ni pun dia buat amalan, tapi ni adalah bonus kita pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ikut tu hanya sekali je. Memang kita pun kalau kita ikut, memang kita tak mampu. Tapi bila mana Allah Taala berikan nikmatnya, untuk apa dia? Untuk dapatkan solat, iaitu solat yang berpanjangan, sehingga malam-malam itu berpanjangan bagi dia, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang bertanda orang yang syukur. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah waktu bulan Rejab. Waktu bulan Rejab, kita dah bulan Syakban ni, nak masuk nisfu Syakban berapa hari lagi? Waktu bulan Rejab kita ingat, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala apa dia? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Syakban. Makna berkat apa dia? Makna tambahkan kebaikan. Maka kita ni tuan-tuan, kita sambut raya lebih daripada Ramadan. Nah, hari ni tuan-tuan ubah sikit. Sikit je. Apa dia? Kita nak menunggu saat-saat Ramadan. Kerana apa dia? Ramadan ni lah untuk orang-orang yang soleh. Itu tajuk tu. Ramadan ni untuk orang-orang yang soleh, yang kita nak buat tambahkan amalan kita. Maka prepare lah, maka kita bersedialah. Bersediakah kita tuan-tuan, kita nak masuk bulan Ramadan ni? Bimbang, bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir buat diri kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kongsikan balik tuan-tuan 3 tip. Tip yang pertama tuan-tuan, bila mana kita minta Allah Ta'ala, ya Allah berkati kami pada bulan Ramadan, berkatilah kami pada bulan Rejab dan bulan Syakban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Berkatilah, tambahkan kebaikan kita. Yang pertama tuan-tuan, solat berjemaah. Solat berjemaah. Nah, kenapa solat berjemaah ni tuan-tuan? Kalau saya nak sambungkan cerita tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, memang tak sempat. Kita pun dengar juga ada orang makmum di sini meninggal ketika dalam solat Isyak. Tak tahu apa amalan dia. Tuan-tuan rujuklah pada orang, pada waris dia, apa amalan dia, sehingga Allah Ta'ala berikan satu kemuliaan. Kemuliaan apa dia? Kemuliaan mati dalam sembahyang. Kita duk minta pada Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Husnul khatimah, kita nak dapatkan mati yang, iaitu mati yang baik. Tuan-tuan, kita tidak, Allah Ta'ala tak kira pada permulaan, Allah Ta'ala kira pada perakhiran. Bagaimana perakhiran kita besok? Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak dapatkan perakhiran yang baik, kita kena buat secara yang baik, yang terbaik, ahsan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan iaitu isim tafdil. Ahsan maknanya terbaik. Yang amalan yang terbaik, tahun lepas kita buat baik dah, tapi tahun ni nak lebih baik. Maknanya ahsan, yang terbaik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solat jemaah kalau boleh jangan tinggal. Kalau kata asyik muka sama je, lumrah lah tuan-tuan. Lumrah. Mana-mana sama. Tapi kalau kita ni kalau boleh nak ubah,
yang terbaik. Kita nak cari yang terbaik supaya kita mati dalam husnul khatimah. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan, jangan lupa bersedekahlah kita. Tak semestinya pada waktu Jumaat. Jumaat tambah. Kan kalau dah masuk waktu Jumaat ni adalah tambahan kita nak sedekah. Kan? Kita sedekah, waktu yang terbaik adalah waktu yang pagi. Kenapa dia? Waktu pagi itu juga malaikat sedang mendoakan, ya Allah, berkatilah orang yang bersedekah pada waktu pagi. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prepare. Kan? Yang ketiga, jangan lupa, jangan kita tinggalkan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran ni? Baca Quran ni, tuan-tuan, adalah pendamping kita masa dalam kubur. Malas sekalipun, tuan-tuan, bacalah 3 kul. Kan? Bacalah 3 kul. Itulah paling malas sekali. Amalan Nabi SAW yang tak pernah Nabi tinggal pada seumur hidupnya, sehingga Nabi SAW pernah gering, tetapi dia tetap juga membaca 3 kul tu. Nah, supaya tuan-tuan, bila mana kita buat 3 benda ni, kita masuk dalam bulan Ramadan. Wa ballighna, kan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kita minta pada Allah Ta'ala, tapi kita tak buat persediaan, kita akan jadi culture shock. Iaitu kita akan dapat budaya yang mana? Budaya tadi itu tiba-tiba masjid penuh pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan separuh, penghujung Ramadan tinggal 2 saf. Silat bulan ada masjid tinggal 4 orang, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap dengan nazir masjid. Jadi tuan-tuan, kita nak ubah, biar kita ubah cara terbaik. Inilah peluang bila mana Allah Ta'ala berikan kepada kita apabila masuk pada bulan Ramadan. Amalan-amalan tadi tu yang kita buat tadi tu, sebelum kita menghampiri Ramadan tadi tu, kita tambahkan pada bulan Ramadan. Itulah Ramadan bagi orang-orang yang saleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa Zuhur masuk berapa? 1.20 1.21. Jadi Tuan Pengurusi kata ada minta beberapa masa untuk nak buat pengumuman. Jadi sekadar tu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita pada Ramadan ini kita buat iaitu ahsan, yang terbaik buat diri kita, bukan untuk orang lain, tuan-tuan. Untuk kita kalau kita buat untuk orang lain, tapi kalau kita buat untuk diri kita, pastikan yang terbaik. Pastikan bila mana kita mati itu, tuan-tuan, menyesal juga, tapi tak adalah menyesal banyak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit peringatan, sedikit tazkirah ini untuk buat diri saya dan juga tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.